Terima kasih Datuk Doktor Yang Di-Pertua. Di bawah maksud untuk meminda Akta Laporan Kewangan 1997, ada beberapa perkara yang mudah saya berharap mendapat penjelasan sebelum kita bertanya di peringkat jawatankuasa. Perkara yang pertama saya nakkan penjelasan, iaitu sejauh manakah memasukkan perkara baru di dalam piawaian perakaunan yang telah pun diluluskan sebelum pada hari ini untuk peranannya dimainkan oleh lembaga pemantauan audit yang katanya diluluskan atau ditubuhkan pada April 2010. Adakah sebelum pada ini tiada satu lembaga atau badan yang bersifat atau berfungsi untuk sebagai badan pemantau dalam aspek pengauditan atau laporan-laporan kerja-kerja pengauditan di dalam negara kita? Saya nak merujuk kepada satu laporan yang dikeluarkan oleh akhbar Harian Metro yang dilaporkan oleh Harian Metro pada 15 Mei 2011, iaitu berkenaan dengan pasukan yang telah ditubuhkan oleh pihak kerajaan yang menggabungkan beberapa agensi, telah melakukan beberapa siri rampasan serbuan, dan dilaporkan bahawa pada peringkat berita itu dilaporkan telah ada 32 firma audit dan 59 kediaman pengarah-pengarah syarikat yang disyaki terlibat dalam fraudulent isu-isu pengauditan dengan izin. Fraudulent ni maksudnya penipuan yang disengajakan. Dan laporan akhbar juga ini menyebut bahawa antara isu yang ditumpukan iaitu tersilap laporan, cosmetic reporting dengan izin, sengaja melihatkan laporan itu seperti cantik dan menepati syarat serta undang-undang, tetapi setelah dilakukan serbuan oleh agensi yang digabungkan, ditubuhkan oleh kerajaan dengan kuasa oleh Attorney General, maka kesemua 32 firma audit ini telah terkeluar isu-isu yang menyalahi peraturan, termasuk yang agak kritikal, iaitu cosmetic reporting dengan izin. Dan perkara ini diteruskan menjurus kepada kerja-kerja penambahbaikan di dalam pasukan yang telah ditubuhkan. Dan saya difahami, saya mendengar ada laporan yang dibuat oleh pihak kementerian mengatakan pasukan ini akan ditubuhkan secara tetap. Dan kalau boleh saya nak tahu daripada pihak kementerian, apakah nama jabatan ini atau pasukan ini yang kita terpaksa tubuhkan atas asas kerana berlaku kesilapan, kesalahan, melanggar peraturan, melanggar undang-undang, dan yang mustahak penipuan secara berstruktur dalam laporan-laporan audit yang menyebabkan negara dan kerajaan kehilangan hasil yang begitu besar. Dan di antara bidang pemantauan audit yang baru ditubuhkan di bawah lembaga pemantauan audit April 2010, bukan hanya terhad untuk melihat yang dikatakan demutualisasi Bursa Saham Kuala Lumpur 2004 dan sebagainya. Sebelum pada proses ini berlaku, telah ada prosedur-prosedur pengauditan yang biasa yang diamalkan, yang disyaratkan kepada mana-mana syarikat, sama ada berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun syarikat-syarikat yang mempunyai
berkepentingan di dalam negara kita tapi berpengkalan di luar negara juga memerlukan pematuhan terhadap prosedur yang kita tetapkan. Adakah bermakna sebelum pada hari ini, sebelum pada penubuhan lembaga pemantau audit ini, proses ini tidak diteliti, dan adakah ini juga bermaksud mana-mana proses atau pelaksanaan tawaran terbitan awam ataupun IPO yang telah dilaksanakan sebelum pada perkara ini disebut atau diangkat tidak mematuhi. Dalam bahasa yang mudah, yang ringkas, adakah kementerian mensyaki atau melihat berlakunya ketidakpatuhan dalam pelaporan ini menyebabkan kita terpaksa tubuhkan lembaga pemantauan audit pada tahun 2010. Dan ini juga membawa kepada persoalan, sekiranya kerajaan mensyaki keperluan kita menubuhkan dan membawa pindaan kepada Akta Pelakar Tanggal 97 yang baru dibentang kepada hari ini untuk diluluskan, kalau benar, maka kita tidak harus menolak kemungkinan laporan atau teguran-teguran yang mempunyai maksud pengauditan yang diperhatikan, kita juga kena ambil kira dan jawab. Sebagai contoh, satu lagi laporan yang dikeluarkan oleh majalah bertaraf antarabangsa yang kebetulan saya sebut, Datuk Dr. Yang Dipertua, dia memberitahu dan memberi satu peringatan supaya kerajaan Malaysia ambil perhatian kerana perkara ini boleh memberi gambaran kaedah kita menguruskan dan memastikan pematuhan terhadap aspek pengauditan atau pelaporan kewangan dalam negara kita. Dia menyebut dengan izin, this report by Washington Financial Watchdog Global Financial Integrity, which found that Malaysia lost US 291 billion or ringgit Malaysia 889.3 billion through illicit outflows between 2000-2008. Report ini dikeluarkan oleh Carly Kershaw and Dave Kars. Kedua-dua ni adalah yang mewakili kedudukan sebagai senior economist di International Monetary Fund yang melihat dan menghantar laporan. Katanya dalam artikel ini kata laporan ini atau sedutan daripada laporan ini telah dihantar kepada pihak berkuasa di dalam negara kita, dan kaitan daripada laporan audit yang dikatakan dilihat dan dicabut atau ditumpukan ini dengan jelas meletakkan sebab musabab kenapa perkara ini boleh berlaku. 3 aspek ditumpukan. Yang pertama adalah corruption, 2 kickbacks, yang ketiga illegal means. Ini dinamakan ketiga-tiga. Dan persoalan yang saya nak bangkitkan di sini, adakah sebelum daripada rang undang-undang ini dibawa, dipinda Akta Laporan Kewangan, adakah kita tidak mempunyai kapasiti ataupun kekuatan ataupun cara atau kaedah untuk mengkaji 3 perkara yang disebut dalam laporan itu, iaitu corruption, kickbacks and illegal means? Sebab ketiga-tiga aspek ini telah berbangkit dan sekarang telah pun diterjemah dalam beberapa prosedur laporan kewangan yang kita sendiri siasat, bukan saja dari sudut pandangan luaran, dalaman kita. Sebab itulah kerajaan menubuhkan beberapa jabatan baru untuk tujuan penyiasatan. Dan saya menyokong hasrat Kementerian Kewangan yang mengatakan hasil daripada siasatan ni, peringkat awalnya, penemuan awalnya, kerajaan telah berjaya menyelamatkan sejumlah besar wang yang dikatakan tidak dapat diselamatkan sebelum pada hari ini, seperti beberapa laporan akhbar. Perdana Menteri sendiri mengucapkan tahniah kerana telah berjaya menyelamatkan kerugian pada 22 Disember tahun lepas. Perdana Menteri menyebut tahniah kerana menyelamatkan 22 bilion wang negara hasil daripada penyiasatan ini. Penjelasan Perdana Mahkota.
mampukah pada pandangan Indra Mahkota satu lagi mekanisme ataupun agensi yang nak ditubuhkan ini yang akan menggunakan pakai wang cukai rakyat sekali lagi, bila mana isu yang terbesar hari ini dengan izin Head of Commercial Crime Datuk Ramli Yusof yang memang dikatakan juga melibatkan satu dengan izin apa dia ni black market, underworld, macam-macam dilaporkan hingga hari ini tak terjawab. Dan saya rasa itu merupakan satu petunjuk untuk kita mendapatkan keyakinan bahawa kita mampu buat. Saya khawatir nanti agensi ini bertambah, tetapi isu pokok iaitu keyakinan rakyat dan kemampuan untuk menyelesaikan itu belum dapat dijawab oleh kerajaan. Terima kasih Tuan Dipertua. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Indra Mahkota tadi tentang illicit outflow of fund. Saya minta supaya Yang Berhormat Indra Mahkota memberikan perkara ini satu tumpuan juga akan dakwaan kononnya, bukan konon ni, tapi pada sumber yang saya percayai adalah benar, ya, seorang ketua menteri, lebih tepat lagi ketua menteri Sabah, Datuk Yang Dipertua, yang sepatutnya hasil daripada jualan balak di Sabah, yang sepatutnya diberikan kepada Yayasan Sabah, tetapi akhirnya telah membuka personal account beliau, ya, daripada Singapura yang dipindahkan kepada Hong Kong dan akhirnya kepada Switzerland. Apakah ini sebenar-benarnya? Antara lain, bagaimana 888 atau 89 bilion yang mengalir keluar secara haram di negara bertuah ini, ya, dengan cara bukan hanya transfer pricing seperti disebutkan dengan izin, tetapi juga dengan cara bagaimana pimpinan negara ini yang membawa dan mengalirkan keluar uang secara haram ini, ya, dengan cara yang begitu cukup khianat, cukup curang, ya, dan perkara ini sebenarnya telah kononnya dikatakan berada di Suruhanjaya, ya, SPRM, tetapi saya minta supaya Indra Mahkota memberikan komentar tentang perkara ini. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Kuala Selangor. Balik Pulau, kita terpaksa membuat keputusan. Ibaratnya kita berada pada persimpangan, sama ada kita nak mengambil tindakan, nak membuat, atau kita teruskan dengan kaedah yang sedia ada. Tetapi hasrat yang dibawa oleh kementerian pada hari ini iaitu meminda Akta Laporan Kewangan 1997. Nampak gaya seolah-olah nak memasukkan satu iltizam baru untuk mengubah senario dan peristiwa-peristiwa yang telah pun disebut, dilaporkan, ditegur secara meluas. Sebab itu rakan Balik Pulau menyebut sama ada keberkesanan itu boleh kita capai atau tidak. Saya memberi pandangan Datuk Doktor Yang Dipertua, pindaan di bawah ini tidaklah begitu besar, ada hanya beberapa perkara dan tidak juga menyentuh secara langsung berkenaan dengan isu yang pada saya isu rayuan yang banyak dibawa oleh anggota pentadbir kewangan dan isu berkenaan dengan rayuan-rayuan serta persetujuan yang ramai ahli parlimen yang minta. Isu yang mudah, isu pelaporan harta, peristaran harta dan penyataan modal. Sekurang-kurangnya pentadbir kerajaan, menteri-menteri kabinet, ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, pentadbir-pentadbir kepada kedudukan-kedudukan tinggi di sektor kerajaan dan juga JLC, ini pun tidak dilayan dan tidak ada sambutan. Sepatutnya, walaupun hari ini kita tidak menyentuh tentang pindaan undang-undang yang menjurus kepada kedudukan itu, tetapi dia juga berkaitan kalau kira nak kita lihat sama ada iltizam untuk membaiki, memberi lebih integriti dalam undang-undang ini, kita boleh tunjukkan contoh. Dan ramai ahli-ahli parlimen yang bersedia menawarkan diri supaya menjadi antara kumpulan pertama untuk melaporkan, membuat pernyataan modal, capital statement. Kita sanggup buat. Saya rasa itu hari saya dengar Timbalan Menteri Kewangan pun dia kata dia sanggup untuk buat pernyataan modal dan kemukakan kepada
kerajaan ataupun kepada negara. Ini adalah asas yang saya rasa sebagai contoh yang baik. Berkebetulan dengan perkara ini dibawa, saya rasa tidaklah menjadi begitu susah atau rumit. Kita mulakan dengan perkara itu kerana inilah asasnya. Dan Datuk-Datuk Yang Pertua, di bawah fasa 4 di perkara Seksyen 5 di bawah Akta 558 ni, memang terang dikatakan bahawa tujuan kita ni, tujuannya untuk menyelaras keanggotaan dalam yayasan laporan kewangan, kerana tujuannya untuk mencerminkan pembangunan sistem laporan kewangan di Malaysia untuk melihat peranannya lebih baik dari sudut pemantauan. Maka itulah juga hasrat yang sepatutnya kita mulakan, kita tengok daripada prosedur-prosedur lalu, prosedur-prosedur ditetapkan oleh Lembaga Piawaian Perakonan Malaysia. Tidak menjadi rahsia lagi, Datuk-Datuk Yang Pertua, mana-mana syarikat yang berhasrat untuk melakukan terbitan awam, berhasrat mesti memenuhi beberapa perkara, terutama laporan penyediaan laporan kewangan syarikat itu. Dan paling ringkas, sekurang-kurangnya 3 tahun kewangan sebelum daripada tarikh permohonan itu dibuat, mesti memenuhi syarat itu. Dan tidak juga menjadi rahsia sekarang, kebanyakan syarikat telah menjadi praktis biasa, Datuk-Datuk Tua, mengemukakan 3 set akaun yang berlainan. Satu set akaun untuk tujuan disembahkan kepada perbankan untuk tujuan pinjaman, satu set akaun untuk dihantar kepada pihak berkuasa kerajaan pentadbir undang-undang itu, dan yang ketiga untuk dihantar kepada directors syarikat untuk melihat potensi syarikat apabila selepas diterbitkan ataupun terbitan awam. Ini perkara biasa. Ini adalah amalan biasa. Sebab itu apabila adanya serbuan, adanya prosedur penyiasatan, rampasan yang dilakukan oleh pihak berkuasa kerajaan, 3 perkara ni akan terbuka dan timbul. Ini menjadi amalan biasa. Ini nama kota, saya banyak belajar daripada apa ni perbahasan yang dibuat oleh nama kota. Lanjutan lagi sebab baru-baru ni pun kita dimaklumkan di media kes AMLA, Anti Money Laundering Act, yang melibatkan seorang doktor, sekarang baru tamat, baru. Jadi saya rasa mungkin dikala ada iltizam baru ini, mekanismenya perlu ditingkatkan. Saya rasa mungkin juga perlu ditimbangkan mengambil kira kompleksiti kes-kes begini. Satu, dengan izin Commercial Crime Court perlu dipertimbangkan, kerana kita melihat kes-kes begini dengan izin is a technical offence dan memerlukan satu kepakaran yang saya rasa yang agak lengkap. Dan di sini Indah Mahkota, baru-baru juga kita dikejutkan dengan seorang setiausaha politik ditangkap secara red-handed dengan cash di Pulau Pinang. Dan macam mana perkara ini boleh berlaku dengan sebegitu ketara sekali. Dan ini bukan satu jumlah yang kecil. Dan sehinggakan saya rasa sepatutnya pengajaran itu perlu diangkat oleh kerajaan bahawa kes sebegini bukan saja berlaku dengan izin syndicated sektor, maksudnya black market economy. Ini cerita orang kerja dengan menteri pun boleh buat. Jadi, dan saya rasa ini berbahaya. Dan saya mohon penjelasan Pendirian Mahkota. Terima kasih. Memang saya akui agak sukar untuk membuktikan pelanggaran atau membuktikan kesalahan bawah jenayah Kuala Putih. Memang susah. Sebab itulah kerajaan terpaksa menubuhkan jabatan baru dengan kaedah baru. Dan di tangan saya ada cabutan daripada Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan 2001. Dan banyak tulisan-tulisan dalam laporan-laporan hasil daripada terbentuknya undang-undang ini, dan sebahagian besarnya masih dari sudut penelitian, bukan saja penyiasatan, baru sudut angle penelitian. Kerana perkara ni bukan mainan ataupun yang diceburi oleh rakyat yang teramai. Sektor yang melibatkan ada the bridging dengan izin, jambatan kepada satu pelakuan-pelakuan yang lain ini sebenarnya boleh dicerminkan oleh
pelaporan audit asas di salah satu syarikat yang ditubuhkan, dan juga agensi-agensi yang berkaitan dengan orang kata mentadbir undang-undang dan peraturan itu. Sebab itu insiden atau peristiwa yang dibangkitkan oleh rakan Balik Pulau memang menjadi kebiasaan. Tidak ada pun kedudukan orang kata undang-undang itu menjadi sifat mengerikan, menggerunkan. Pelakuan ini diteruskan seperti biasa. Dan semalam akhbar pun ada melaporkan perkara yang sama. Dan di bawah laporan berkenaan dengan hasil yang dapat diselamatkan oleh kerajaan ni baru 3 hari lepas. Dan berterusan perkara ini, berterusan daripada hari ke hari. Saya tidak tahu sama ada perkara ini membawa kebaikan kepada kerajaan ataupun tidak. Tetapi teguran daripada pihak berkuasa antarabangsa tentang kaedah kita melayan dan memberi treatment kepada praktis-praktis yang menyebabkan kita dilihat bersekongkol dengan aktiviti fraudulent dalam pelaporan kewangan dan juga penyediaan laporan-laporan audit dalam syarikat-syarikat yang bermaslahatin dalam negara kita tak dapat dinafikan, memang sentiasa ditegur. Dan saya rasa tidak patut angka itu dibawa kerana kita membincangkan tentang rang undang-undang yang dibawa untuk beberapa perkara yang mustahak dan spesifik saja. Datuk Ketua, ada satu perkara yang disebut tentang piawaian laporan kewangan antarabangsa 2012. Saya nak tanya Timbalan Menteri, setakat hari ini, adakah kita syarikat-syarikat yang berdaftar dalam negara kita tidak mematuhi piawaian laporan kewangan antarabangsa 2012? Adakah ini dikatakan pendirian kita? Negara Malaysia, negara kita telah mempunyai pendirian untuk mematuhi, menjurus kepada piawaian laporan kewangan antarabangsa 2012. Maknanya ataupun takrifannya atau kefahaman yang saya nak tahu, adakah bermakna sebelum pada hari ini praktis ataupun cara kita mengendalikan laporan kewangan di dalam negara kita tidak berlandas atau selaras dengan piawaian yang disebutkan yang nak dipinda pada hari ini? Sekiranya perkara ini benar, maka nampak gayanya pada hari ini kita patut menyokong hasrat kementerian, kerana hari inilah baru kita nak bawa supaya selaras dengan piawaian antarabangsa. Maka kita tidak boleh merasa cemburu atau marah ataupun merasa terkilan apabila ada agensi-agensi berkuasa di luar negara, di peringkat antarabangsa, sentiasa menegur dengan sinis kaedah kita mengendalikan laporan kewangan yang katanya tidak mengikut standard antarabangsa. Sebagaimana hari ini baru kita nak bawa untuk dimasukkan dalam pindaan. Ya, lagi panjang ya, Mat. Ayat terakhir, Datuk Dr. Ketua. Saya merasa juga perlu ada penjelasan dalam 11 perkara yang kita bawa untuk pindaan. Yang menjadi keutamaan kita adalah memberi perlindungan kepada anggota, orang yang memainkan tanggungjawab duduk dalam agensi ini. Kita beri dia perlindungan dari segi undang-undang. Ini di antara perkara yang ditumpukan. Maka mesti ada satu perkara yang sangat besar kepentingannya di situ. Kita bukannya nak melindungi hasrat untuk, orang kata, untuk mengubah pelakuan yang dikatakan tidak selaras tadi, tapi kita beri perlindungan kepada orang-orang yang berfungsi dan bermain peranan sebagai, orang kata, penjawat-penjawat atau pekerja. Jadi yang ini saya rasa ada satu penjelasan berkenaan dengan fungsi orang yang kata diberi perlindungan untuk menetapkan piawaian sebagaimana yang sepatutnya. Terima kasih banyak, Datuk Ketua. Ya, sehingga sila ya, Mat.